Di bawah sikit. Oh, nampak ni. Oh. Main dia. Ni main dia. Ni main dia. Yang ni main dia. So untuk Ya. tepi biasa tepi. Okey. Tepi biasa. Boleh. Tapi tak clear. Ha? Okey dah. Boleh. Nampak? Nampak lagi? Tadi ni nampak ni. Oh, okey okey okey. Okey, saya dong. Okey dah boleh. Nampak kamera ni. Boleh. Okey, boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم سلمنا من كل آفات والفتنة اللهم سلمنا من كل بلاء والوباء اللهم سلمنا من كل سوء الأدب Allahumma salimna min kulli syarrin wa ma'siyatin. Ya Allah, Tuhan kami, kerahmatilah dan keberkatilah ibu dan bapa kami dan guru-guru kami dan semua umat Islam di mana mereka berada, ya Allah. Ada yang mereka yang sudah meninggal dunia, mereka tinggal di alam barzah, ya Allah. Luaskanlah kubur mereka, ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Dan masukkanlah mereka dalam syurga Jannatul Firdaus. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, malam ni kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita. Tak semua hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita pada waktu malam, iaitu sekarang ni pukul 8.55. Pada waktu sekarang ni tengah sedap layan TV. Ya, sedap layan drama, sedap tengok wrestling, seronok main PUBG, seronok main WhatsApp group lah. Ya, tapi hamba yang terpilih sahaja mereka dapat duduk dalam majlis ilmu dan mereka boleh tengok secara live. Ya, di udara sekarang ni, siapa yang dipilih oleh Allah sahaja yang mereka boleh tengok, mereka boleh dengar tentang kuliah-kuliah dan ilmu-ilmu, ya, tentang yang bermanfaat baginya untuk bekal di mati. Malam ni ceramah ni pun tempat menguruskan jenazah. Kalau ada di antara kita yang mati malam ni, senang nak urus jenazah. Ya, mandikan terus, kapan terus, masuk dalam bilik jenazah, terus bawa pergi kubur. Senang ya. Sebab kita ceramah malam ni pun tempat pengurusan jenazah. Baiklah, malam ni kuliah malam ni dengan bertajuk bab perihal manusia-manusia mereka bangun daripada kubur. Bangun daripada kubur, ada yang mereka bangun ni ada yang berupa anjing. Ada yang mereka bangun daripada kubur ni ada yang rupa kera. Ada yang mereka bangun daripada kubur, bentuk mereka, kepala mereka rupa keldai. Dan ada mereka bangun daripada kubur, ya, mereka, kepala mereka ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala jadi babi. Ini ada dalam kitab. Ya, ada dalam hadis. Kita buka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah dalam surah Yasin, ya? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Tuhan. Allah janjikan yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Allah janjikan apa yang berlaku nanti bila manusia mereka hidup dan mereka mati. Allah janjikan akan berlakunya yaumul qiyamah dan akan berlakunya juga mereka akan bangkit semasa di padang mahsyar. Mereka bangkit di padang mahsyar. Itu yang mereka bangkit di padang mahsyar. Hari negeri akhirat ni ialah hari pembalasan, hari perhitungan dan hari perpisahan. Ya, itu dia kaedah tentang yaumul akhirah, hari akhirat. Itu mereka akan berpisah dengan anaknya, berpisah dengan isterinya, berpisah dengan bininya, berpisah dengan anaknya, berpisah dengan suami, berpisah dengan bapa, berpisah dengan mak, berpisah dengan jirannya, berpisah dengan kru perakam-perakam kuliah, berpisah. Ya, mereka akan bertemu ke mana? Nanti semasa dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka akan bertemu dalam syurga, mereka ta'aruf dalam Islam, ta'aruf. Mana anta, siapa awak, ya? Tanya, anak bagian-bagian, saya bagian-bagian, itulah nanti dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam syurga ni ada tingkatan-tingkatannya. Maka orang-orang kafir sama keluar daripada kuburnya dalam keadaan telanjang.
Orang kafir ni keluar daripada kuburnya dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki. Ni orang kafir. Ya, ni kita tengok orang kafir, ya. Janganlah kita kafir, ya. Janganlah kita kafir. Sebab itu kata ulama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagi-pagi subuh di Islam. Islam masih sembahyang Islam, mengucap kalimah syahadah. Nanti lepas subuh sebelum zuhur banyak mereka kafir balik. Mereka bertuhankan selain daripada Allah. Mereka bertuhankan duit. Mereka bertuhankan binatang. Mereka bertuhankan manusia. Mereka bertuhankan harta benda. Mereka bertuhankan selain daripada Allah. Itu untungnya kelebihan orang solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman ramai orang tak semayang. Akhir zaman ramai orang tak semayang, ramai orang tinggal semayang. Kerja-kerja tak semayang, main-main handphone sampai tak semayang, tengok TV sampai tak semayang, bersukan-bersukan sampai tak semayang, konvoi-konvoi motor kadang sampai tak semayang, kenduri kendara kadang tak semayang. Akhir zaman ramai orang tak semayang. Ingatlah jangan tak semayang. Siapa tak semayang, nanti kita tengok dalam kitab ni, ya, apa kata Rasulullah dan apa kata ulama mutabar, mereka bangun daripada kubur, nanti kepala mereka kepala apa? Kepala kera ke, kepala babi ke, anjing ke, tengok dalam kitab ni. Ini bukannya majalah mangga, ini bukannya buku majalah pancing, bukan majalah motor. Ini adalah kitab daripada ulama. Ya, ulama-ulama mutabar. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, dan dinukilkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah lagi, yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja. Ya, yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja. Dan surah An-Nisa, iaitu di hari ditiup sangkakala dan kamu datang berbondong-bondong. Wah, ditiup sangkakala. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ya. Mereka bangun daripada kubur, mereka berbondong-bondong, mereka bangun. Itu yang kata ulama. Mereka bangun daripada kubur je, apa kata mereka? Hari ni hari apa? Hari ni hari apa? Hari ni hari apa? Hari apa? Hari apa? Hari apa? Kata mereka. Ya. Mereka semua terpinga-pinga. Dia mereka bangun daripada kubur. Bangunlah daripada kubur. Semua bangun daripada kubur. Tak kira. Engkau datuk, engkau menteri, engkau ustaz, engkau perakang kuliah, engkau kru-kru mana. Kau bawa van jenazah pun kau tetap bangun juga nanti. Tak kira lah siapa pun. Bangunlah. Bangun daripada kubur. Sebab bangun, kenapa dia kena bangun daripada kubur dia? Sebab dia nak kena hisap. Dia nak kena hisap, dia nak kena tanya dengan Allah. Dia nak kena tanya dengan Allah di negeri akhirat. Itu sebelum nak masuk syurga, sebelum nak masuk neraka, kena hisap dulu. Kalau dia salah, banyak salah dengan Allah, dia mati belum sempat bertaubat kepada Allah, dia akan dihumban ke dalam api neraka Allah. Kalau dia mati dalam beriman, mati dalam husnul khatimah, dan dia adalah orang yang bertaubat kepada Allah, akan dimasuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu kita ni tak boleh elak pada dosa. Tak boleh elak. Tak boleh elak. Kita ni bukan malaikat. Kita ni pasti ada buat salah. Lepas itu kata ulama, penuntut ilmu adalah talibul ilmi faridatu ala kulli muslim wa muslimat. Dia talibul ilmi, talibur rahmah. Penuntut ilmu ni dia kena hindar, kena jauh benda-benda yang haram. Kalau dia suka buat maksiat, suka tengok benda-benda haram, suka dengar benda-benda haram, suka cakap benda-benda haram, ahli ilmu ni dia payah ilmu nak masuk. Dan ilmunya kalau ada dalam dadanya akan hilang sedikit demi sedikit. Itu kaedah orang menuntut ilmu. Kita kena banyak muhasabah diri. Kalau kita suka tengok benda-benda haram, suka tengok benda-benda yang Allah marah, ya, itu tandanya kita ni jauh dengan Allah. Itu kata ulama. Apa kata ulama lagi? Kata Imam Ghazali, kata Hasan Al-Basri, sesiapa lidahnya keras nak berzikir, lidahnya payah nak selawat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lidahnya payah nak bertasbih, nak bertahmid, lidahnya payah nak baca kitab Al-Quran, payah dia keras. Itu tandanya orang tu banyak dosa. Kena banyak muhasabah. Hari ni selawat kita banyak, mana selawat kita? Tasbih kita, tahmid kita, baca Quran kita, macam mana? Kalau kita berat nak beribadah, berat nak menjawab kadang-kadang Allah, itu tandanya kita ni banyak sangat dosa. Itu kena perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni semua akan mati. Itu dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Mati ya. Duduklah orang mandi yang kita, orang kapan yang kita,
Orang bawa kita, orang usung jenazah kita, bawa pergi tanah perkuburan, masuk ke dalam liang lahat, orang tinggal ke dalam kubur, orang beritahu orang balik, kita tinggal seorang-seorang dalam kubur. Itu kena banyak muhasabah. Itu ulama suruh kita selalu pergi kubur. Selalu pergi kubur agar kita ingat mati. Ni kita tak mahu pergi kubur. Ya, pergi kubur tak mahu. Dialah kubur tak mahu. Kita selalu pergi Tesco, Econ Safe, Maidin, makan angin, duduk tepi laut. Itu yang kita suka. Kalau pergi kubur kita tak suka. Ya, kenapa tak suka? Sebab kita tidak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ghaflah, lalai sangat dengan dunia. Ingatlah tu, iaitu di hari ditiup sangkakala dan kamu datang berbondong-bondong. Maka Rasulullah SAW menangis sehingga itu kata dalam kitab menyebutkan apabila terpancarnya nur daripada Lauh Mahfuz, ya, daripada Arash, terbelahlah kubur Rasulullah SAW. Itu kubur Rasulullah terbelah. Bila terbelah kubur Rasulullah tengah duduk tahiyat akhir. Itu kata ulama atau pendapat mengatakan Rasulullah tengah duduk tahiyat akhir, Rasulullah membuang debu-debu di janggutnya, buang debu-debu di janggutnya. Itu yang malaikat Jibril bagi tahu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, wahai baginda, ya Rasulullah, hari ini pintu syurga terbuka luas untuk engkau, neraka tertutup untuk engkau. Rasulullah menangis. Apa kata Rasulullah? Aku tak tanya tentang syurga, aku tak tanya tentang neraka. Ya, aku tanya macam mana umatku yang berdosa. Nampak sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Kasihnya Rasulullah kepada umatnya. Inilah Rasulullah. Hebatnya Rasulullah SAW. Rasulullah manusia yang luar biasa. Pada malam hari dia semayang sambil bengkak kaki. Ya, pada malam hari Rasulullah ni kalau ada duit dalam poketnya, dalam jubahnya, dalam gamisnya, Rasulullah tak boleh tidur. Ni Rasulullah. Kita tak ada. Kalau ada duit, kalau tak ada duit kita tak boleh tidur. Inilah kita. Faham? Pernah satu ketika Rasulullah baru nak tidur pada malam hari, pintu rumah Rasulullah diketuk oleh seorang sahabat. Tuk, Assalamualaikum. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku begian-begian. Kenapa kau datang rumah aku malam-malam ni? Sebab Rasulullah ni dia suka layan tetamu. Apa kata sahabat ni? Ya Rasulullah, aku tak boleh tidur. Aku tak boleh tidur ya Rasulullah. Aku tak boleh tidur ya Rasulullah. Aku tak boleh tidur. Kenapa kau tak boleh tidur? Aku bimbang, aku takut tentang neraka. Wahai ya Rasulullah. Nampak? Sahabat takut tentang neraka. Lepas itu kena perbanyak baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Baca banyak-banyak sampai menangis. Dengan menyesalnya kita ni banyak dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, mereka semua bangun daripada kubur. Bangunlah. Bangun daripada kubur. Jadi kena banyak muhasabah. Kita belajar ni, kita malam ni tazkirah pada malam ni pun bukan dengar masuk kanan keluar kiri, bukan. Dengar simpan. Ingat. Siapakah mereka yang bangun daripada kubur? Ya, mereka berkepala babi, berkepala anjing, berkepala keldai. Siapakah mereka itu? Kalau dalam kitab Muhimmah lagi panjang cerita dia. Yang pertama, mereka dihalau. Mereka bangun daripada kubur, mereka dihalau. Halau dengan bentuk rupa kera. Mereka adalah orang-orang yang ahli memfitnah sesama manusia. Sekarang ni banyaklah berlaku dekat Facebook. Banyak berlaku di IG. Banyak berlaku di Google. Banyak berlaku di WhatsApp. Ya, ingatlah siapa yang suka fitnah orang dalam Facebook, dalam IG, dekat WhatsApp. Ya, siapa suka fitnah orang, suka maki-maki orang dalam media sosial, bertaubatlah. Bertaubatlah kamu, bertaubatlah kepada Allah. Hati-hatilah nanti bukan apa, orang yang mati belum sempat bertaubat, mereka bangun daripada kubur nanti, bentuk rupa mereka rupa kera. Mereka adalah orang-orang yang ahli memfitnah sesama manusia. Kan banyak ni orang suka maki sana, maki sini, fitnah sana, fitnah sini. Dalam kitab tasawuf, dia bagi tahu iaitu namimah, iaitu mengadu domba. Hati-hati ya, bertaubatlah kepada Allah sebelum kita mati, sebab kita pasti mati. Ada duit pun mati, tak ada duit pun mati, miskin pun mati, kaya pun mati, semua mati. Tak tahu mati bila. Tok baru ni ada seorang hamba Allah meninggal dunia dalam kereta, tengah tunggu isterinya temu duga. Nampak? Tengah tunggu isteri temu duga, Allah ambil nyawa dia. Nampak ya? Kita tak tahu kita mati bila, itu yang kita takut. Apabila kita mati dalam keadaan berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama kita bertaubat kepada Allah, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya tubna ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna ya Allah wa nadimna ya Allah. Minta dengan Allah.
Kalau penghulu istighfar apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau baca lepas maghrib 3 kali, dia mati sebelum subuh, dia dah ada kunci untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca lepas subuh, mati lepas subuh, sebelum maghrib dia mati dah ada kunci untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggallah penghulu istighfar. Ya, baca. Tadi ada baca, kena baca lah. Wah, kena baca. Firman Allah, apa firman Allah yang berbunyi? Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dalam surah Al-Baqarah. Ya, dan fitnah itu lebih berbahaya daripada membunuh. Bahaya membunuh. Hati-hati jangan fitnah orang. Ya, ngumpat orang, habis pahala semayang, habis pahala sedekah, habis pahala menuntut ilmu pun habis. Ya, hati-hatilah jangan suka fitnah kat orang. Hati-hati ya. Dia mengumpat lain, fitnah lain. Ya. Kena belajar bab tentang mengumpat, kena belajar bab tentang fitnah. Kalau mengumpat ni, benda mengumpat ni pun dia ada 2 kaedah. Satu mengumpat yang haram, satu mengumpat yang harus. Kena mengajilah bab tentang mengumpat. Mengumpat yang harus ni, kalau kita bagi tahu ke orang, kau nak tahu mana rumah man janggut, contoh man janggut. Ya, itu dah kira mengumpat dah. Tapi kalau man janggut ni dia tak marah orang panggil man janggut, maka dia mengumpat yang diharus hukum syarak. Itu ada. Dan orang yang zalim, masyhur kezalimannya, dia menindas orang Islam dan dia menindas ulama, kita cerita dekat orang, maka tidak haram. Kata ulama, itu mengumpat yang harus, agar orang lain tidak dizalimi oleh orang yang menzalimi orang Islam, menzalimi ulama. Okay, ini mengumpat yang harus. Kena mengaji dah bab tentang mengumpat. Ni tak mau mengaji, bab hukum tak nak mengaji. Kalau bab motor mengaji, ya, throttle, bab brake, Brembo, mengaji ya. Bab tayar, ya, mengaji ya. Kalau buat motor mengaji corner, ini corner ni kau kena tahu, ni corner kambing dah, corner rusa macam-macam ya. Kalau buat motor ilmu tak mau mengaji, kena mengaji ya. Kena mengaji sampai mati ya, sampai mati kena mengaji sampai mati. Untuk orang menuntut ilmu ni, macam kita keluar daripada rumah menuntut ilmu, itu untuk ilmu ni kena bersusah payah. Siapa menuntut ilmu bersusah payah, banyak pahala dia ya, banyak pahala dia. Kalau menuntut ilmu tidak bersusah payah, sebab itu kalau contoh ada telefon macam ni, kita buat live, kita ada rakam, ataupun kita tengok Tok Guru ceramah, kita dah melabur duit kita beli internet untuk kita tengok Tok Guru ceramah, tengok Ustaz ceramah, itulah saham-saham kita semasa dalam kubur esok ya. Sekarang tak nampak lah, nanti masa dalam kubur esok lah baru nampak. Dan fitnah itu lebih bahaya daripada membunuh. Itu yang pertama. Siapa yang suka fitnah orang, nanti keluar daripada kubur, ya, mereka dihimpun di padang mahsyar, mereka bentuk rupa kera. Apa kera? Mereka sama mereka, dia tanya, kenapa bentuk kau rupa kera ni? Kenapa ni? Ya. Masa dekat dunia elok je kau. Elok je muka kau lawa, kau pakai kosmetik lawa muka kau. Ya. Bulu mata pun Allah melentik-lentik masa kau hidup tu. Ya, kenapa bangun pada kubur ni bentuk rupa kera? Dia beritahu kawan-kawan dia, aku bentuk rupa kera ni Allah tukar ni sebab masa dekat dunia aku suka fitnah orang. Jangan fitnah orang, ingat. Jangan fitnah sama-sama kawan pun jangan ya. Hati-hati ya. Dan yang kedua, mereka akan dihalau dengan bentuk rupa babi. Kalau berlapik sikit khinzir lah, babi khinzir sama ya. Orang banyak tak suka aku ceramah, orang kata aku ceramah keras. Ya, kadang aku pakai serban, orang tak suka. Orang kata ustaz ikat serban tak apa-apa lah, ikat serban mengikat suka hati aku lah serban aku. Ya, serban aku, kepala aku, yang kau susah hati kenapa? Ya. Ini dia katakan ni manusia ni mulut dia jahat. Ya, orang ni ikat serban kepala dia, ikat serban yang kau suka dia nak ikat macam mana, yang kau marah lah kenapa? Ya. Inilah manusia akhir zaman ya. Hati-hatilah ya. Dah orang tu tak suka pakai serban, kita marah orang pakai serban buat apa? Kau suka nak ikat macam mana kau suka? Nak ikat saya orang Yaman, ikat saya orang Yaman. Nak ikat style pelajar sekolah pondok lah.
Nak ikat style orang Turki, ikut suka engkau. Ya. Yang nak sibuk hal orang buat apa? Sibuk diri sendiri. Jangan sibuk aib orang, sibuk aib sendiri. Itu lah. Itulah. Tak ada ya, dia sibuk aib orang, aib sendiri dia tak sibuk. Macam belajar ni dia menyuluh diri sendiri. Dia tengok aib dia ni belajar. Belajar ni bukan cari salah orang. Belajar ni cari salah sendiri. Ni bab tentang belajar. Tapi orang tak mau mengaji, tak mau belajar, ya, tak mau mengaji. Tapi dia bodoh, dia tak rugi. Sebenarnya orang bodoh paling rugi. Bodoh lah kalau kita bodoh nak urus jenazah, rugi lah kita. Takkan nak menguruskan jenazah nak suruh kru-kru guru jenazah. Sepatutnya kalau mak bapak kita meninggal, kita kena uruskan sendiri ya. Orang yang terdekat, iaitu pertama sekali waladun solihun, anak yang soleh. Itu kaedahnya ya. Mereka dihalau, mereka keluar daripada kubur, mereka dihalau bentuk rupa babi. Mereka adalah yang ahli makan barang-barang haram. Termasuk jugalah kata ulama, termasuk jugalah ada dalam hadis, iaitu mereka bentuk rupa babi, iaitu mereka yang tak sembahyang dan merenyankan sembahyang. Dalam Al-Quran apa firman Allah? Ma salakakum fi saqar. Ya, tu. Lam nakum minas salihin. Tu. Kenapa kamu dihumban ke dalam neraka saqar? Sebab kami tak sembahyang. Ma salakakum fi saqar. Lam nakum minas salihin. Mereka dihumban ke dalam neraka saqar sebab mereka tak sembahyang. Hati-hati lah. Jangan berkawan dengan orang tak sembahyang. Jangan berurusan berniaga dengan orang tak sembahyang. Ya, jangan duduk sebumbung dengan orang tak sembahyang. Janganlah. Ya. Hati-hatilah. Orang tak sembahyang ni nanti keluar daripada kubur berupa babi. Allah tukar jadi babi. Berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan berlaku pada zaman Rasulullah juga sekali. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun sekali. Manusia ditukar, Allah tukar jadi babi. Kalau buka sejarah pada zaman Nabi Musa, ada berlaku buat seorang anak, dia menjaga 2 ekor babi. Itu yang malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa AS. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Musa AS, kau pergi ke satu kampung, kau pergi bertemu dengan seorang pemuda. Dia adalah teman engkau, kawan engkau di dalam syurga Allah. Kata malaikat Jibril. Itu yang Nabi Musa, dia pun pergi ya ke satu kampung, pergi cari. Pergi tengok, rupanya kata malaikat Jibril, pemuda itu menjadi kawan dia, teman dia dalam syurga. Tapi Nabi Musa dia pelik. Kenapa pula dia jadi kawan aku padahal dia boleh babi? So Nabi Musa bagi salam. Nabi Musa pun bertanya dengan pemuda ni, wahai pemuda, aku nak tanya, kau Islam ke kafir? Pemuda ni cakap, aku Islam. Nabi Musa pun bertanya, kalau kau Islam, kenapa kau boleh babi? Itu yang pemuda ni jawab, wahai Nabi Musa AS, aku boleh babi ni mak aku. Babi ni mak aku. Kewajipan aku ni menjaga mak aku. Kewajipan aku menjaga bapa aku. Walaupun Allah tukar dia jadi binatang apa sekalipun, dia Allah tukar jadi babi sekalipun, aku tetap kena jaga dia sebab dia mak aku. Itu Nabi Musa, itu kata Nabi Musa, patutlah engkau jadi kawan dan teman aku dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Solehnya engkau, taatnya engkau dengan mak bapak engkau, walaupun mak bapak engkau ditukar, Allah tukar jadi babi, jadi binatang, kau tetap taat, kau tetap jaga mak bapak engkau. Inilah tuan-tuan, ni anak yang soleh. Inilah anak yang bertakwa kepada Allah. Itu yang kata pemuda ni, itu yang Nabi Musa bertanya, wahai pemuda, kenapa bapak engkau, mak kau jadi babi? Itu kata pemuda ni, dia ada salah dengan Allah. Maka Allah tukar dia jadi binatang, Allah tukar dia jadi babi. Tu ya. Sebabnya pemuda ni soleh, dia taatkan Allah, dia taatkan mak bapaknya, walaupun mak bapak dia tukar jadi binatang, ya. Mak bapaknya dalam keampunan Allah. Mak bapaknya pun dalam keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, anak ni penting. Waladun solihun, anak yang soleh ni penting. Tapi akhir zaman banyak anak masalah. Banyak anak melawan mak bapak. Ya, banyak anak derhaka dengan mak bapak. Banyak anak ni menyakiti hati mak bapak. Kadang ya, duit banyak, rumah besar, kereta besar, balik kampung tengok mak pun tak mau. Kadang telefon je mahal, iPhone, telefon mak pun tak mau, ya. Ingat tu, ya. Nanti akan tanya dekat negeri akhirat. Anak ni kalau derhaka dengan mak bapak, di antara orang yang tak cium bau syurga Allah. Kalau cium pun tidak, masuk syurga pun tidak. Ingat tu. Ya, hati-hatilah. Sama juga isteri. Isteri kalau derhaka dengan suami, menyakiti hati suami,
marah suami, menyinggung hati suami, suami sakit hati, isteri ni tak cium bau syurga Allah. Kalau tak cium bau syurga Allah, masuk syurga lagi. Tak masuk syurga. Ingat tu. Ingat ni orang perempuan. Jangan sekali-kali derhaka dengan suami kamu. Ya. Yang ketiga, kita ringkas-ringkas kerana 9.45 kita berhenti. Ya. Yang ketiga, mereka dihalau dalam keadaan buta dan bengong. Maka para manusia sama, mereka adalah orang yang sama melanggar hukum. Maksudnya mereka keluar daripada kubur, dihalau, mereka bengong dan buta. Terhoyong-hayang macam orang mabuk. Ni orang ni adalah orang yang suka melanggar hukum Allah. Melanggar hukum. Banyak orang melanggar hukum. Ya, tidak membenarkan ulama-ulama bagi kuliah, membatalkan kuliah agama, membenci ulama, tolak hukum hudud. Ya. Melanggar hukum ni banyak. Allah kata haram, dia kata halal. Allah kata halal, dia kata haram. Ya. Tentang ulama, tentang orang soleh. Hati-hati lah nanti bangun daripada kubur. Sekarang tak ada apa-apa lah. Nanti bila bangun daripada kubur, masa yaumul akhirah, hari akhirat, barulah dia tahu. Itu dalam surah As-Sajadah. Farji'na na'mal salihah inna mukinun. Ya Allah, baliklah kami ke dalam dunia. Kami nak beramal soleh. Kami nak minta ampun. Kami nak bertaubat. Tapi tak boleh tak boleh balik Hari negeri akhirat, yaumul akhirah. Ya. Hari akhirat. Itu yang ulama-ulama, mereka cukup bimbang. Mereka cukup takut. Mereka selalu muhasabah diri, malam-malam menangis takut ke Allah. Kita malam-malam menangis kalau duit tak ada. Malam-malam menangis kalau bini uzur. Itulah. Malam-malam menangis kalau susah hati tentang dunia, kita menangis. Tentang akhirat kita tak menangis. Kita kena banyak muhasabah. Tentang dalam satu minggu kita semayang berapa kali kita menangis. Kita doa minta dengan Allah, pernah tak kita menangis? Kita banyak muhasabah. Di antara mata yang tidak menangis di padang mahsyar, iaitu mata hamba-hamba Allah yang mereka menangis malam, dia takut ke Allah. Dan mata tentera-tentera Islam, mereka berjaga malam menjaga benteng-benteng negara. Dan yang ketiga, bagi mata-mata yang mereka ahli penuntut ilmu dan menyampaikan ilmu pada malam hari, orang dah tidur, dia tak tidur lagi. Dia menyampaikan ilmu dan dia menyampaikan ilmu dan dia menuntut ilmu dan dia masih dalam perjalanan balik ke rumah-rumah mereka. Mereka tak menangis di padang mahsyar. Tapi itulah manusia ni, akhir zaman, mereka lupa. Mereka lupa yang mereka makan adalah nikmat Allah. Mereka minum adalah air Allah punya. Nasi yang mereka makan adalah Allah yang punya. Udara yang mereka hidup adalah udara Allah. Yang mereka kufur nikmat. Fabi aihi ala'i rabbikuma tukadziban. Mereka lupa. Mereka lupa. Kenapa mereka lupa? Sebab mereka ghaflah, mereka lalai tentang dunia. Mereka dihalau. Bengong macam orang mabuk. Bengong macam orang mabuk. Nak kalau kat dunia ni, kalau kita bengong nak? Tak ada, orang tak nak. Sama dekat akhirat. Dekat negeri akhirat. Dan yang keempat, dekat-dekat ni masa terhad ni 9.45 berhenti. Yang keempat, mereka dihalau dalam keadaan bisu dan tuli. Dan mereka adalah orang-orang yang mengkagumi tentang amalannya. Hati-hatilah orang beramal. Dia baca Quran, dia kagum dengan dia baca Quran. Dia hafal Quran, dia kagum dengan dia hafal Quran, dia kagum. Aku hafal Quran, orang lain tak hafal Quran. Aku banyak hafal hadis, orang lain tak banyak hafal hadis. Aku ni hebat pada ceramah, pengikut aku ramai. View aku banyak, tengok aku ceramah. Dia kagum dengan amalan dia. Dia kagum dengan tentang segi amalan dia. Nanti mereka ni bangun daripada kubur, bisu dan tuli. Tuli Dia kagum dengan ilmunya, ilmu dia banyak, dia kagum Kalau dia ceramah, kalau dia ceramah tak tunjuk kitab kat belakang, dia pasti nak, kalau ceramah pasti nak tunjuk kitab kat belakang. Dia nak tunjuk yang dia hebat. Dia nak tunjuk dia banyak kitab. Allah tak pandang banyak kitab. Allah tak pandang kita serban kita besar ke, serban kita hebat ke, Allah tak pandang. Allah tak pandang jubah kita mahal ke. Yang Allah pandang hati kita. Kalau ilmu hebat ni, iblis lagi hebat ilmu. Iblis. Dalam ni kalau kita paling banyak ilmu menguruskan jenazah ke, boleh ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid ke, ilmu mantik sekalipun, iblis lagi hebat. Iblis ni ilmu cukup power, iblis. Tu baru dia orang viral, ada seorang hamba Allah, dia pernah tampuk iblis sampai koma.
Tanpa iblis sampai koma, fikir lah hebat ilmu dia. Ya, inilah manusia akhir zaman. Ya, dia nak menunjukkan dia hebat pada iblis tu hebat tu. Dia lebih hebat pada iblis. Dia boleh tanpa iblis, hebat lah. Ya. Ingat tu, hati-hati dengan amalan. Ya, jangan kita hebat dengan amalan kita. Hati-hati lah. Lepas tu kalau semayang tahajud, hati-hati. Kalau semayang isyak pun, tak kira semayang fardu apa pun, main sunat apa, kita hati-hati. Jangan kita kagum dengan amalan kita. Siapa kagum dengan amalannya, nanti bangun daripada kubur, dia ke dalam bisu dan tuli. Dalam kitab tasawuf pula dia panggil, iaitu dia riak. Dalam kitab tauhid dia panggil pula syirik al-khafi. Syirik yang cukup halus. Kan ada firman Allah buka dalam surah Luqman, ya. Innallaha la yuhibbul kulla muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Allah tak suka. Bangga diri. Ini tak ada ni akhir zaman tu. Ada beli kereta, tunjuk kat Facebook. Beli rumah, tunjuk kat Facebook. Banyak duit, tunjuk kat Facebook. Pakai gelang besar, tunjuk kat Facebook, tunjuk kat IG. Besok kau mati, kau dah mati, kau tahu lah. Kau bangun daripada kubur, kau tahu lah. Sekarang tak ada apa-apa lah. Bangun daripada kubur esok, barulah tahu mereka ni bangga dengan amalan mereka bangga dengan tentang barangan-barangan dunia mereka. Nanti mereka bangun daripada kubur, mereka buta, mereka bisu dan tuli. Ingat janganlah bangga sangat dengan apa yang kita ada. Semuanya milik Allah. Allah bagi pinjam. Pinjam. Duit ada dalam poket kita, bukan kita punya. Kita pegang sekejap. Sekejap je pegang. RM10 tu bukan kita punya pun semua. Tak tentu kita punya. Tantah kita punya RM1. Yang kelima, mereka dihalau mengalir nanah dari mulutnya, daripada mulutnya, dan darah lidahnya, dan lidahnya terpotong-potong. Mereka adalah ulama-ulama yang mengingkari ucapannya atas perbuatannya. Dalam kitab tasawuf dia panggil ulama usuk, ulama yang jahat. Ulama ni tak berani berkata benar. Ulama ni pula duduk dan bekerja di bawah pemimpin-pemimpin yang zalim. Dalam kitab tersebut. Hati-hati ya. Sebab itulah saya nak sampaikan hukum. Kulil haqqa walau kana muraja al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nak sampaikan benda-benda yang hak, perkara yang hak. Jangan takut dengan manusia. Kena sampaikan. Jangan takut tentang periuk nasi tak berasap. Sampaikan. Hati-hati ya. Ni akhir zaman. Bahaya ni. Ahli ilmu pun bahaya. Ahli ilmu ni kalau dia dia menyampaikan hukum, dia berucap macam aku ni pun, kalau aku ceramah, aku cakap ke orang, aku ajak orang buat baik, tapi aku tak buat baik. Aku ajak orang sembahyang tahajud, aku tak sembahyang tahajud. Aku ajak orang sedekah, tapi aku tak sedekah. Nanti lidah aku ni, sama juga lidah ulama ni, mereka keluar nanah dan terpotong-potong dan berdarah. Mereka bangun daripada kubur. Dan mereka tidak berani berkata benar. Takut nak cakap benda yang benar, takut. Takut nanti periuk nasi tak berasap. Ada dalam kitab. Ni kitab tua kat tangan aku je dah 40 tahun. Dekat tangan tok guru aku wallahu alam berapa puluh tahun. Dah koyak rabak dah kitab. Betul, ulama ni dia ada dua. Satu ulama akhirat yang berani berkata benar, yang kedua ulama usuk, ulama yang jahat. Aku tambah sikit, ulama busuk punya orang. Ingat tu. Sama ceramah macam ni. Jangan jual agama Allah dengan RM1. Jangan jual agama Allah dengan dunia. Itulah. Ceramah kau nak bagi, tak hati bagi, tak nak bagi sudah. Tak nak bagi balik. Allah tu ada. Allah ada di mana-mana. Kadang takut pasal rezeki. Jangan risaulah kita ni. Selagi kita ni hidup dekat dunia, rezeki kita ada. Jangan risau. Dah ditulis kat Lauh Mahfuz. Dah ditulis dah. Berapa liter kita minum sampai kita mati, dah ditulis dah. Selagi belum cukup liter yang kita minum, air yang kita minum, selagi itu Allah tak ambil nyawa kita. Belajar dalam kitab Risalah Tauhid. Jangan takut pasal rezeki. Dia takut pasal rezeki tak ada sijil, besok nak makan apa. Tak ada sijil nak makan apa. Ni rakam-rakam ni, sijil. Banyak sijil hebat, tapi jadi perakam je pun. Sijil Allah yang bagi sijil. Jangan salah i'tiqad, jangan salah akidah. Ada sijil, ada Allah. Ada sijil ke tak ada sijil, Allah tetap ada. Itulah.
Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ata'muruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum, dan surah Al-Baqarah ya, tak silap ayatnya yang 44 tak silap. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan tentang kebaikan ya, sedang kamu melupakan diri tentang kewajipan kamu sendiri. Dia ajak orang buat baik. Dia ajak suruh orang pergi surau, dia ajak orang kahwin dah lebih. Dia takut bini dia. Tunggulah kau besok macam tu. Hati-hati lah. Ajak orang kahwin lebih poligami, tapi dia seorang juga, takut juga dengan bini. Hati-hatilah ustaz-ustaz macam ni. Dia ajak orang sedekah, tapi dia kedekut, kudukut punya orang, tahulah besok. Dia suruh orang perempuan tutup aurat, jaga aurat, tapi anak bini dia masih buka aurat, tahulah besok kena negeri akhirat. Hati-hati lah. Lepas itu kita dalam Al-Quran apa firman Allah? Ku anfusakum wa ahlikum narah. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Lepas itu kita nak berdakwah, nak dakwah orang lain, diri kita kena perbetulkan dulu macam tu lah. Nak ajak orang lain jalan kebaikan, keluarga kita kena kita uruskan dulu macam tu lah. Itu kaedahnya. Itu kaedah tentang berdakwah Lepas itu jangan putus asa buat kerja agama. Jangan putus asa buat kerja dakwah pun jangan putus asa. Sama-sama berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoa pun jangan putus asa, minta dengan Allah. Ya Allah aku ni bodoh, ya Allah aku ni bodoh. Pandaikanlah minta dengan Allah. Ya Allah aku ni lemah, tadi sembahyang isyak pun sembahyang sunat pun malas. Sibuk nak rakam, malas ya Allah, sembahyang sunat malas ya. Saya minta dengan Allah. Kalau duit aku rajin ya Allah, kalau sembahyang sunat malas sangat, minta dengan Allah Kan apa kata Rasulullah, siapa sembahyang sunat pahalanya dunia dan isinya. 2 rakaat je. Oi abang, dengar malas sunat. Dia berzikir pun Allah selalu berzikir Imam je yang kuat tadi. Malas nak berzikir Sekali sebut kalau Allah, sekali kita bertasbih subhanallah wa bihamdih. Allah ciptakan, Allah bagi kita sepohon pokok dalam syurga kalau subhanallah wa bihamdih. Kan ada dalam hadis mangkala subhanallah wa bihamdih, kata Rasulullah, siapa baca subhanallah wa bihamdih 100 kali setiap hari, dosanya sebanyak mana buih di laut, Allah ampunkan dosanya. Benda ni dia nampak macam senang, tapi payah orang nak buat. Payah nak buat. Manusia ni dia leka, dia lalai. Bukan adalah hadis. Bila datang hari Jumaat je, semua makhluk Allah, mereka menangis. Mereka takut. 2 makhluk Allah je, mereka tak takut, mereka lalai. Siapa dia? Jin dan manusia. Mereka sibuk pada hari Jumaat, dia tak takut berlakunya kiamat. Tengok, Allah dah bagi COVID ni pun, ada setengah manusia buat lagi konsert. Nyanyi sana, nyanyi sini. Tak takut balak daripada Allah. Ingat, jangan sampai nanti Allah turunkan hujan api. Jangan nanti sampai Allah tenggelamkan bumi. Berlaku pada zaman Fir'aun. Berlaku pada zaman Nabi-Nabi yang terdahulu. Ingatlah, kita jangan lupa. Tahun 2004 berlakunya tsunami satu dunia. Ingat kita pernah, Malaysia pun pernah kena tsunami. Hati-hatilah bila banyak hamba Allah mereka melanggar perintah Allah, maka balak dan wabak akan turun dekat bumi ini. Hati-hatilah. Sama-sama kita muhasabah diri kita dekat dengan Allah, perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tu para orang ahli ilmu. Ingat tu. Ni dia kena faham ni kalau dia patut ulama ni termasuklah ahli penuntut ilmu. Kita contoh, kita dah belajar bab tentang mencegah kemungkaran. Kalau kita dah belajar, kita tak tegah, kita akan ditanya kat negeri akhirat, bukan dalam hadis kursi. Itu yang Allah panggil hamba-Nya, ya abdi, mari sini aku nak tanya dengan kau. Engkau nampak kemungkaran masa dekat dunia, semasa kau hidup, kenapa engkau tak tegur, kenapa engkau tak cegah? Allah tanya. Ini yang mereka berdialog dengan Allah. Wahai Allah, kami tak berani, kami takut. Engkau takut dengan manusia kan? Kau takut dengan aku. Kau takut manusia, kau takut dengan Allah. Itu ingat tu. Lepas itu kena cegah kemungkaran. Ni tak ada. Kadang bini buka aurat pun kita biar. Anak buka aurat pun kita biar. Anak masuk dalam media sosial pun kita biar je mereka buka aurat. Sikit lagi nak berhenti. Sabar-sabar.
Kalau kuliah nak cepat aja. Ya. Dan yang keenam, mereka dihalau tubuhnya dalam keadaan luka-luka parah. Mereka adalah orang-orang yang menjadi saksi palsu. Hati-hati ya. Ini bukan cerita dongeng ni. Ada dalam kitab, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Ya, di padang mahsyar. Saksi palsu, penipu. Ya, hati-hati ya orang jadi saksi. Ya, kita ringkas. Yang ketujuh, mereka dihalau tapak kakinya pada keningnya, tapak kaki dekat keningnya yang disangkutkan dengan jambul-jambul mereka. Mereka lebih busuk daripada bau nanah, daripada bangkai. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan kelazatan dunia, dan mereka ambil benda-benda yang haram. Banyak ni berlaku. Kadang nak beli mesin basuh ke, TV ke, katil ke, dia tak kira dah halal haram. Kadang sampai jatuh riba. Nak beli TV sampai hutang-hutang riba. Nak beli katil, nak tidur sekejap sampai sementara tunggu nak mati ya, kadang hutang riba. Nak beli motor sambil hutang riba. Beli kereta sambil bersangkut paut dengan riba. Hati-hatilah. Ya, ni mereka bersangkutan dengan riba. Hati-hati lah. Kadang pakai serabak ni hutang riba. Ikut ustaz ceramah, hutang riba. Hati-hati. Itulah kita tak tahu dia panggil apa. Mereka menunggang seperti mereka menunggang kenderaan riba ni seperti mereka menunggang babi. Mereka duduk di bawah rumah-rumah riba. Mereka seperti duduk di kandang-kandang babi ni, kata ulama-ulama tasawuf. Hati-hati ya. Mereka menunggang kenderaan riba. Selagi siapa yang ada bersangkutan dengan riba, solatnya sah tapi Allah tak terima. Hati-hati lah. Ya. Hati-hati lah. Ni yang paling kita takut. Kita semayang, kita pakai serban, dekat dengan ulama, dekat dengan orang soleh, tapi kita ada buat benda-benda haram yang kita tak sedar. Kadang tu sedar, ya. Tapi dia pun tak tahu, dia tak takut dengan hukum-hukum Allah. Yang ke-8, mereka dihalau seperti orang yang mabuk. Dihalau seperti orang yang mabuk, ya. Lagi 10 minit kita berhenti, insya-Allah dah dapat isyarat dah, ya. Aku pun nak balik cepat. Mereka dihalau seperti orang-orang mabuk. Mereka bangun ke kanan ke kiri. Mereka adalah orang-orang yang mencegah, maksudnya mereka mencegah, melarang benda yang hak. Hati-hati ni. Siapa yang membatalkan kuliah agama, sesiapa yang membatalkan kuliah-kuliah agama, sesiapa yang suruh tutup sekolah pondok, suruh tutup sekolah hafiz, ya, mereka melarang benda-benda yang hak, benda-benda yang segi hukum dia melarang, dia tak suka, dan dia tutup pula kelak-kelak ikrar ke, tak kira lah benda bersangkut paut dengan benda-benda yang hukum-hukum Allah. Mereka keluar daripada kubur seperti orang mabuk, bangun ke kiri ke kanan. Mereka adalah orang yang mencegah tentang hak-hak Allah. Hati-hati ya. Hati-hati. Ingat tu ya. Sana tak boleh buat apa, negeri akhirat tak boleh buat apa dah. Dengan malaikat Allah tak boleh kauting-kauting, tak boleh. Tolonglah malaikat, tolonglah ambil tak boleh ya. Malaikat Allah tidak boleh kauting-kauting, ni malaikat Allah. Dia sami'na wa ata'na. Ya, ni malaikat Allah. Kalau malaikat Zabaniyah ni kerjanya mendera, ni malaikat Zabaniyah, ya. Ini kan malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ni dia tidak ada kasih, maksudnya malaikat Zabaniyah ni kerjanya menghumban dan mengazab hamba-hamba Allah yang mereka melanggar perintah-perintah Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya. Surah Al-Baqarah juga. Hai orang-orang yang beriman. Ya. Hendaklah kamu nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ya. Ingat tu, daripada usaha-usaha yang baik ya. Jangan buat benda-benda haram. Banyak orang buat benda haram ni, kadang dia pejabat apa, kadang tipu majikan, tipu panjkat, haram. Ya. Hati-hati ya. Banyak kadang dia pakai kereta pejabat, kereta kilang ke, kereta kerajaan ke, ya. Tapi dia buat benda-benda yang dia tidak minta izin dengan majikannya. Hati-hati ya. Dia tidak minta izin dengan bos dia. Hati-hati ya. Ya, dekat negeri akhirat besok akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni semua mati. Akan orang mandi yang kita, orang kapan kita, orang pikul jenazah kita masuk ke dalam liang lahat. Pada ketika itu tak siapa yang mendengar kita, tangisan kita, tak siapa dengar pun dalam kubur. Orang seorang dalam tu terbujur kaku dalam kubur, ya. Kalau orang yang soleh, orang yang beriman, beruntunglah dia punya kubur
seperti raudah, taman-taman syurga Allah. Dan kitab tasawuf menyebutkan mereka punya kubur dia buka langsung terus ke syurga-syurga Allah. Kalau dalam datang lagi satu pendapat mengatakan orang yang mati melanggar perintah Allah belum sempat bertaubat kepada Allah, kuburnya dia buka terus langsung ke pintu neraka Allah. Dalam kubur. Lepas tu orang kena azab dalam kubur tak siapa dengar. Yang dengar ni binatang. Lepas tu kat kubur kita tengok tak ada binatang duduk kat kubur. Yang suka lepak kubur ni orang isap dadah kan. Sedadah, bantai feet, bantai dadah kat kubur. Minum air daun ketum kat kubur. Sikit lagi nak berhenti ya. Yang ke-9. Mereka dihalau dengan dipakai pakaian daripada tar. Daripada benda yang panas lah. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menjauhi perbuatan ghibah, mengumpat. Hati-hati ya. Mengumpat, hati-hati, jangan mengumpat. Kau nak tahu? Tu kru tu rakam tak best lah. Contoh. Contoh. Dia rakam dia punya tak best. Dia punya view kan banyak pun. Contoh. Janganlah nak mengata siapa. Biar orang kata kita jangan kata orang. Biar orang hina kita jangan hina orang. Kalau orang hina kita tu tanda Allah nak bagi kita pahala peri. Anda nak berhenti ya. Dia sebenarnya banyak ni. Kita ambil sampai 11 cukup penting. Dan yang ke-10, mereka dihalau dan lidahnya sama keluar daripada mulutnya. Mereka adalah orang-orang yang ahli yang suka mengadu domba. Ni banyak berlaku dekat Facebook, dekat IG. Suka sibuk hal aib orang. Hati-hati lah. Ni siapa tengah tengok live ni, ingat ni, kamu jangan sekali-kali nak sibuk aib orang. Jangan nak sekali-kali nak mengadu domba, nak tokok-tokok tambah cerita dalam Facebook, dalam IG. Jangan sibuk-sibuk hal orang. Nanti mereka keluar daripada kubur, keluar daripada kubur, mereka dihalau lidahnya sama keluar daripada mulutnya. Lidahnya keluar daripada mulutnya. Dan mereka adalah orang-orang yang ahli yang suka mengadu domba. Hati-hati lah. Hati-hati. Dan yang ke-11, mereka dihalau dalam keadaan mabuk. Mereka adalah orang-orang yang ahli berbicara di masjid. Hal-hal dunia, tetapi yang berbicara adalah tentang masalah keduniaan. Kalau buka 4 mazhab, Imam Maliki, Hambali, Hanafi, cerita hal dunia dekat masjid haram, tak boleh. Imam Asy-Syafi'i makruh. Jangan cerita hal dunia. Ni cara cerita hal motor dalam masjid. Bila beli motor Isuzu? Beli motor RZ bila kita nak konvoi RZ ni, geng-geng RZ ni, motor-motor retro ni, kita nak pergi ni Sempang Pulai, Kona Baring, cerita hal dunia, cerita hal motor dekat masjid. Ingat tu, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid itu adalah kepujaan Allah. Allah punya masjid, bukan kita punya masjid. Itu haram kunci masjid. Haram kunci masjid. Kalau masjid ada beranda, harus kita kunci masjid. Kalau masjid ada beranda, kita kunci masjid haram. Hati-hatilah besok dekat negara akhirat ada perkiraan. Dekat dunia kau lepas. Dekat negara akhirat kau akan ditanya oleh Allah. Masjid rumah Allah, bukan rumah kita. Kena tahu lah. Betul, masjid ni orang kafir boleh masuk. Yang tak, orang kafir tak boleh masuk Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Lain masjid orang kafir boleh masuk agar dia dengar tentang kalam-kalam Allah, agar dia dengar tentang agama, tentang nasihat-nasihat tentang agama, dan mereka suka dengan Islam. Tu. Itu Masjid Nabawi. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi pun dah orang kafir Badui masuk. Pada satu ketika sahabat tengah menuntut ilmu dengan Rasulullah, maka ada orang kafir Badui datang. Dia bawa biawak binatang dog, biawak bawa. Kata sahabat, tak boleh masuk. Kata Rasulullah, biar dia masuk. Tu kata Rasulullah, kau nak buat apa ni? Kata dia, aku nak tengok kau, aku nak uji kau. Betulkah kau ni pesuruh Allah? Betulkah kau ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betulkah kau ini kekasih Allah? Kalau kau betul, aku nak tengok binatang biawak ni bagi salam kan. Kalau binatang biawak ni bagi salam kan kau, aku masuk Islam. Itu binatang, kata Rasulullah, ambil binatang biawak, letaklah bagi aku. Itu binatang biawak duduk depan Rasulullah. Binatang biawak bagi salam ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita pernah biawak bagi salam, kita pernah. Itu jangan bunuh binatang. Kata ulama tasawuf, kalau ada contoh ada binatang mati kat tepi jalan, bangkai tu pun kata ulama jangan langgar. Ulama tak bagi langgar. Ulama tak bagi langgar. Kita tengok ulama tasawuf. Ingat tu, sikit lagi nak berhenti dah. Belum lagi syarat tadi, lagi 10 minit. Yang ke-12, mereka dihalau dengan rupa babi. Ni kata dalam kitab ni. Dalam kitab sebut babi-babi takkan nak sebut khinzir.
Babi ni ulama tua tulis mereka adalah keadaan orang yang sama makan riba. Benda haram. Benda haram. Janganlah makan riba. Siapa tak pernah makan riba, bertaubatlah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah, Ada hutang-hutang riba tu, berhentilah. Janganlah buat lonong riba dah. Kalau ada duduk rumah riba tu, kalau boleh atasi-atasilah, carilah rumah-rumah yang tidak kita duduk rumah riba. Kalau kita duduk rumah riba, sembahyang kita Allah tak terima. Kita baca Quran Allah tak terima. Janganlah duduk rumah-rumah riba. Janganlah kita naik kenderaan riba. Janganlah. Bertaubatlah kepada Allah. Janganlah kita simpan duit ada unsur-unsur riba. Hati-hatilah. Kita ni akan bertemu dengan Allah. Kita akan bertemu dengan Allah, akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Siapalah kita sekalipun, kita tak ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasa cukuplah sampai kat sini. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat, boleh kita amal. Mudah-mudahan boleh jadi bekal untuk kita mati. Jadi bekal kita mati. Sebelum kita mati, kita ada bekal. Lepas itu kata ulama, kita hidup kat dunia ni tak lama, sekejap je. Itu ini bukan kata ulama, ini pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu nak buat rumah, janganlah cantik-cantik sangat. Sebab rumah yang kamu duduk tu hanya untuk kamu tidur je. Hanya untuk tempat kamu semayang je. Nanti kamu mati, kamu tinggalkan rumah tu. Dan rumah kamu pula, kata Rasulullah, jangan jadi seperti kubur. Kubur tu macam mana? Rumah tu suci, rumah tu sunyi. Sunyi, tak ada orang baca Quran, tak ada orang berzikir, tak ada orang bertahmid, tak ada orang bertasbih. Rumah tu sunyi, rumah tu sibuk dengan PUBG, bunyi PUBG je. Bunyi PUBG, bunyi TV, bunyi WhatsApp, bunyi kadang-kadang Allah tak ada. Jangan rumah kamu jadi seperti kubur. Tapi kalau kenderaan, memang Rasulullah suruh kita kenderaan yang baik-baik. Carilah kenderaan yang baik-baik. Sebagai kita buat kenderaan, buat pergi masjid, buat pergi surau, buat pergi berdakwah. Baiklah, sebelum kita tutup, Soalan. Bagaimana kita nak berdakwah pada orang yang bukan Islam? Akhlak yang penting. Apa itu akhlak ni? Akhlak ni dakwah. Akhlak ni dakwah. Sebab itu dia akhlak ni kata ulama, Islam ni kalau kita belajar dalam hukum tasawuf, alif sim lam alif mim Islam. Islam ni maknanya menurut akan perintah untuk Islam ni dia cantik. Kalau orang ni Islam, kalau sebenar-benar Islam, sebenar-benar mukmin, akhlak dia terpuji. Dia suka merendah diri, jumpa orang bagi salam, duduk dengan orang yang bukan Islam, kita kena tunjuk akhlak yang terpuji, Ini tak ada kalau duduk dengan orang bukan Islam, pakai seluar pendek, kita pakai seluar pendek. Tak betul lah. Kena tunjuk akhlak yang terpuji. Cakap dengan percakapan yang elok dengan dia, jangan bercarut-carut, itulah. Tunjuk akhlak yang terpuji bila waktu solat. Okeylah, minta maaf lah kawan, kadang panggil orang bukan Islam kawan, okeylah saya berhenti kejap mau pergi solat lah. Tunjuk dengan dia, kadang kita buka mulut suka menyebut kalam-kalam Allah. Ni ada berlaku di satu tempat. Orang ni pergi jumpa dengan orang asli tak berdakwah. Dia ajak orang ni masuk Islam. Orang asli cakap apa? Macam mana mau masuk Islam? Orang Islam curi saya punya petai. Nampak? Akhlak tak baik akhlak tak baik. Akhlak kena baik, Dia bermula lepas tu kata ulama, lepas tu kita semayang ni akhlak ni semayang ni akhlak, kalau selagi orang ni akhlak, dia masih lagi akhlak ni, dia mulut ni suka kata orang dan dia suka buat kemungkaran, dia masih lagi maksudnya suka buat yang benda-benda yang Allah marah, tu tak ada, semayangnya sah tapi Allah tak terima semayang dia. Sebab semayang ni dia mencegah kemungkaran. Itulah kaedah. Sebab itu kalau tentang orang bukan Islam ni kita kena dakwah. Nanti Allah tanya kat negeri akhirat, dah berapa ramai, dah berapa orang yang kamu dah Islamkan orang bukan Islam? Allah tanya. Lepas itu kita jumpa berkawan dengan orang kafir ni, dalam hukum syarak dia benar, dalam hukum syarak dia benar kan? Apa tujuan kita berkawan? Untuk kita tarik dia supaya dia masuk Islam. Itu tujuan kita berkawan. Baiklah, rasa cukup sampai kat sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Dan minta maaf seandainya ayat Quran ada tersilap, hadis ada tersilap, hukum dan hakam ada tersilap, minta maaf banyak-banyak. Maklumlah kita ni bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita ni bukan Nabi. Kadang kita ni bukan maksum. Kita ni bukan maksum. Kadang-kadang kita tersasar, kadang-kadang kita tersilap, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tutup dengan doa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.